Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dipanggil untuk melakukan salat jenazah, ia melihat lebih dahulu kalau ada datang Sayyidina Huzaifah, maka Sayyidina Umar mahu bersalat jenazah pada mayat itu. Kalau tidak datang, maka Sayyidina Umar meninggalkan tempat itu. Jadi Sayyidina Huzaifah digelar pemegang rahsia. Ya. Dan bersungguh-sungguh mempelajari tingkat-tingkat qalbi, tingkat-tingkat hati. Dia penting. Hal ehwalnya, kelakuan-kelakuan perkembangan rohani. Sebab dia adalah satu-satunya sahaja yang boleh mengenal Tuhan dia dan boleh merinci pangkat makrifat lebih tinggi. Maka memberi pemantauan amat penting. Ada kebiasaan ulama akhirat, kerana hatilah yang berjalan mendekati Allah Ta'ala, bukan tubuh jasad kita sangkar, tak ada. Jadi orang yang mempelajari dan mendalami ilmu hati itu orang yang cerdik, orang yang kita menilai kurniaan besar Allah Ta'ala. Adapun orang yang leka menjaga sangkar luar, itu orang yang terpedaya dalam hidup dia. Dia memelihara benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Dan satu ulama mengatakan itu sebenarnya mereka sedang diseksa. Ya. Orang yang memberikan tumpuan jasad luar tanpa dalam, sebenarnya dia sedang diazab oleh Allah. Qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah. Telah mengazab dia dengan hidup jasmani. Ya, hidup dia hanya membincang benda-benda luar yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maka jadilah pengetahuan ini dipanggil ganjil dan terhapus apabila dikemukakan sedikit sahaja daripadanya kepada orang yang berilmu, lalu merasa ganjil dan menjauhkan diri. Sebab mereka dapat ilmu dengan cara zahir, ilmu belajar secara luar. Di sana ada ilmu yang dapat secara mukasyafah. Lepas tu bila dibuka, menjadikan mereka rasa ganjil, padahal benda tu benda yang besar. Dengan mengatakan bahawa ini diperintah oleh juru-juru nasihat, dan di mana pentahkikannya, di mana wajah tahkik di mana itu. Kemudian orang itu memandang bahawa pentahkikan itu adalah pada pertengkaran yang berliku-liku. Bertengkar, berbahas, ya, berbulan dibahas, baru dapat tahkik. Sebenarnya pentahkikan lebih besar secara rohani. Bila dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka didapatlah maknanya kemantapan sebenarnya. Benarlah kata penyair dalam syair, dia kata apa? Jalan itu sangat banyak, tapi jalan kebenaran hanya satu. Jalan itu amat banyak, yang benar satu je. Berarti kalau dalam Quran dibawa lapas kesesatan dengan lapas jamak. Kalau lapas kebenaran dengan lapas mufrad itu. Ya. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Telah mengeluarkan mereka minal zulumat. Zulmatun, zulumat jamak. Jalan zulumat, kegelapan banyak. Kepada apa? Nur, bukan anwar, nur satu. Jalan yang benar satu. Yang lain itu semua tersimpang. Tapi jalan kebenaran hanya satu, itu al-Islam. Dan yang pergi berangkat ke jalan kebenaran itu satu-satu, mereka tiada tahu. Ya, berangkat tu adalah secara tunggal. Sebab satu orang ulama PK besar, dia datang menjumpa seorang wali. Dia bawa anak murid dengan ramai. Tu wali tu hambat dia balik. Kau nak pergi tuan ramai balik. Ya. Walah, datang menjumpa Tuhan tunggal. Makna isyarat kamu nak pergi Tuhan, tunggalkan diri kamu dengan dia. Kau jangan nak bawa benda lain. Maksudnya pula tiada diketahui. Mereka terus menuju, berjalan pelan-pelan kepada yang ditujui. Kemudian manusia itu lalai. Apa dimaksudkan dengan mereka ini? Sebahagian besar tidur terkulai.
Apa yang dimaksudkan oleh perjalanan para arif billah, banyak manusia tak menyedari. Ya, sampai keadaan mati tak perasan. Jalan makrifat yang tinggi itu langsung dia tak faham atau tidak ada. Jalan kebenaran sampai dia terlupa. Ya, itulah besarnya perhatian yang perlu diberikan pada perjalanan dalaman. Di kesimpulan di bahagian terbanyak daripada manusia tidak condong hatinya selain kepada yang mudah. Itu biasalah. Dari segi payah, orang payah ni ilmu rumit now itu macam-macam. Ya. Dia kejar dunia tak rumit pula. Dengan sesuai dengan tabiat manusia. Kerana kebenaran itu pahit. Jalan syurga pun pahit. Khuffatil jannah bil makarih. Khuffatil jannah dilingkung jalan ke syurga itu dengan makarih. Benda yang tak disetuju, tak diminat, dibenci oleh nafsu. Wa khuffatil jannah ada khuffatil nar bisyahwah wa khuffatil jannah bil makarih. Dia lingkung jalan ke syurga itu dengan syahwat, ikut dia nak cepat dia terjun. Berjalan ke syurga dengan kesusahan, sama ada syurga yang maklum atau syurga yang disegerakan makrifat, yang banyak ujian. Dan payah untuk tegak terus di atas kebenarannya, mengetahuinya sukar, jalan kepadanya berliku. Ya Allah, lebih-lebih mengenal sifat hati dan mencucikan dia, dan peketi yang tercela. Ini lagi rumit benda yang kita nak kesan. Ya, bila penyakit sama juga pada tubuh badan kita. Bila penyakit setakat garu gatal semua, bila main dalam dah rumit, dan dia kena pakai apa, teropong, kamera masuk, sampai last sekali kena bedah, macam-macam. Jadi mana bila main dalam dia besar, nilaian dia besar, risiko dia pun besar. Itu adalah satu dipanggil cabutan dari jiwa yang terus menerus. Ya. Orang yang adalah seumpama orang yang meminum obat, harus sabar atas pahitnya obat kerana mengharapkan sembuh. Ya. Atau seumpama orang yang menjadikan masa hidupnya untuk berpuasa, maka ia harus menahan segala penderitaan untuk mencapai hari pembukaan puasanya. Yang ketiga, mati nanti. Itu Daud At-Ta'i, kalam daripada wali besar Syekh Daud At-Ta'i. Sum fid dunya wa abtiru fil akhirah. Mana berpuasalah kamu di dunia, berbukalah kamu di akhirat. Ya. Sebab makna berpuasa ialah mana tahan, imsak. Mana atas dunia ni kita pakai konsep banyak kena tahan. Ya, tahan nafsu, tahan jalan syaitan, tahan jalan, kena tahan. Maka nak buka sana, sana tak ada tahan. Masuk syurga membangkai apa dia nak buat tempat nikmat sebenar. Kemudian bila ramai orang menyukai jalan ini, ya, bila orang nak suka jalan ni, jalan yang besar ni, kerana itulah kata orang bahawa di kota Basra terdapat 120 orang yang selalu berbicara tentang nasihat dan peringatan. Zaman Imam Ghazali banyak, ya, selama 120 orang ulama-ulama mengajar. Dan tidak ada yang berbicara mengenai ilmu yakin. Yang bicara jalan hakikat makrifat yang tinggi ni jarang. Hal ehwal hati jarang bincang. Ya. Dan sifat batin tak banyak orang bincang. Ada bukan tak ada. Itulah sampai akhir zaman. Sebab benda ni benda yang besar, benda yang mahal. Selain 3 orang saja yang berbicara benda ni, 3 orang. Ya. Pertama si Sahal At-Tustari, kemudian Suhai, Subaili, dan juga Abdul Rahim. Ketika zaman tu lah. Maknanya di kawasan yang besar tu ramai orang ajar 3 orang yang bahas benda ni. Waktu akhir zaman begitu lah. Yang mengajar ilmu tasawuf betul-betul tak ramai. Yang lain ilmu zahir luar tu ramai lah. Ilmu zahir tu besar, bukan tak besar, hebat. Ilmu tak ada.
Cuba di sini lagi ada lagi hebat. Itu maksudnya. Sebab ilmu yang luar tu pun tergantung dengan dia juga. Kalau luar hebat macam mana pun dalam dia rosak, tak diterima. Kemudian yang duduk mengelilingi juru-juru nasihat ni, itu tidak terhitung banyaknya. Mana yang mengaji dengan ramai belajar. Sedang yang mengelilingi orang yang 3 tadi adalah sedikit. Tak ramai yang guru ni, tak ramai. Hampir tidak melampaui 10 orang. Masya Allah. Beribu orang mengaji, dia jumpa di supi 10 orang tak sampai. Ya? Agak 7-8 orang itu je lah. Sebabnya tidak lain ialah barang yang bernilai itu tidak layak selain kepada orang yang tertentu. Ya, barang mahal kan, yang nak beli pun bukan sebarang. Dan apa yang dihidangkan kepada orang yang banyak adalah persoalan yang dekat saja. Persoalan dunia. Persoalan dunia apa? Berjual beli itu dan dunia. Ya. Persoalan apa? Bernikah kahwin. Persoalan muamalat, munakahat, ya, jinayat, semua benda atas dunia. Itu maksudnya. Ada pun yang ini bawa terus kepada Tuhan mereka lebih tinggi. Yang tadi tak tinggi ke? Tinggi, sebab tu datang semua daripada Ta'ala. Tapi dia muta'alak tempat ta'aluk dia tu. Dia nak selesaikan kes dalam dunia. Yang ni nak selesai kes kita dengan Tuhan terus. Itu lagi besar. Habis. Juga di antara tanda-tanda ulama-ul akhirah, perpegangannya tentang ilmunya berdasarkan kepada penglihatan batin. Ya. Dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih, tidak kepada lembaran buku dan kitab, dan tidak pula bertaklid atas pendengaran orang lain. Tak, dia sendiri maknanya. Itu hebat ni. Bukan sampai betul ni. Yang tiru-tiru tak jadi. Yang ditaklidkannya sesungguhnya pembawa syariat suci Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada yang disuruhnya, dan ada yang diucap, ada bentuk arahan ucapan, dan sahabat-sahabat pula ditaklidkannya dari segi bahawa perbuatan mereka itu menunjukkan kepada pendengaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab Malik, ahli Madinah tu dipakai terus, satu daripada hujah dalil. Selain berquran, hadis, ijma' qiyas ialah ahlul Madinah. Mereka yakin bahawa ahli Madinah sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila sudah bertaklid kepada pembawa syariat suci dengan menerima segala perkataan dan perbuatan, sama ada aqwal atau af'al, maka hendaklah berusaha benar-benar memahami rahsia ajarannya. Itu pula ya, rahsia ni ilmu tasawuf, bincang sir. Kalau dia ambil kulit di luar tu ambil ugi, benda yang luar tu berharga, tapi yang ni lagi berharga. Ya, perbandingan ilmu tasawuf dengan ilmu zahir dan batin tu itulah. Yang ni cantik, yang ni lagi cantik. Jangan setengah-setengah tu yang ilmu sesat dia buat misalan lain. Dia kata ilmu luar kulit seolah macam tak ada harga. Jangan, semua syariat Allah Ta'ala. Yang dalam tu lagi. Macam kita banding Nabi Musa dengan Nabi besar kita Muhammad SAW, mana lebih hebat? Tentulah kita kata Nabi besar kita. Tapi adakah mana Nabi Musa tu maknanya kurang? Tidak. Nabi Musa tu Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah, hebat, tinggi martabat dia. Tapi bila banding dengan Nabi kita lagi tinggi macam tu. Cara dia mana? Syariat tu hebat. Tapi bila banding dengan hakikat lagi tinggi yang tu. Bukan terbanding hakikat, syariat tak ada bendera tu, siapa orang tu kafir orang tu kan. Ya, dia kufur, dia menghina syariat Allah Ta'ala. Mana mungkin dia boleh sampai ke Tuhan kalau hak Tuhan dihina kan. Ya. Kemudian seorang yang bertaklid, dia panggil muqallid, berbuat satu perbuatan kerana Nabi SAW berbuat. Perbuatan itu memang harus dan taklah kerana satu rahsia padanya. Ya. Maka sepatutnya bahawa dia membahas benar-benar tentang rahsia segala perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW. Kerana kalau diucapkan sahaja dengan menghafal apa yang dikatakan, maka jadilah ia karung ilmu,
bukannya seorang yang berilmu. Jadi karung ilmu kan, banyak di karung ilmu kan, dia hafal habis tu, sini. Tapi hikmat rahsia dalam tu dia tak tahu. Itu yang banyak tu, jadi karung. Kerana itu ada orang mengatakan si anu itu kurang ilmu, maka tidaklah dinamakan orang itu berilmu apabila berkeadaannya hanya menghafal sahaja tanpa memperhatikan hikmah dan rahsia yang terkandung dalamnya. Kita nak yang dalam itu rahsia, ya. Benar, orang yang tersingkap daripada hatinya, muka syafa atau buka tutup kan, ya, memperolehi nur hidayah itu, maka jadilah ia seorang yang diikuti dan ditaklidkan. Maka tidak sepatutnya dia bertaklid kepada orang lain. Jadi mana kita nak bertaklid, nak ikut orang yang ahlillah, boleh tepat, ya. Kerana itulah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiada seorang pun melainkan diambil dari ilmunya dan ditinggalkan selain Rasulullah SAW. Ibn Abbas mempelajari fiqh daripada Zaid bin Sabit dan membaca Al-Quran pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian ia berselisih dengan Zaid dan Ubay tentang fiqh dan tentang pembacaan Quran. Akhirnya dia pula dua ikhtilaf antara kedua. Berkata setengah ulama salaf, apa yang datang kepada kami dari Rasulullah SAW kami terima di atas kepala kami junjung dan penuh perhatian dari kami. Dan apa yang datang daripada kami daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada yang kami ambil dan ada yang kami tinggalkan. Kata setengah ulama salaf. Dan apa yang datang daripada tabi'in, maka mereka itu lelaki dan kami pun lelaki. Datang daripada tabi'in jadi dia lelaki, kami pun lelaki. Nahnu rijal, hum rijal, nahnu rijal. Laur ansar tuhum lahajat tumuhum. Imam Syafi'i kata dia lelaki, aku pun lelaki. Kalau aku bertemu dia, nasihat kita boleh bersujah dengan dia. Maksudnya apa? Maksud dia dalam hadis menyatakan la tuqallidu fi dinikum, jangan kamu bertaklid pada agama kamu. Maka dimakan dua hadis. Satu dalam masalah akidah tak boleh taklid. Satu dalam keadaan fiqh kita al-muqallid la yuqallidu mujtahidan akhar. Orang yang sampai peringkat al-mujtahid la yuqallidu mujtahidan akhar. Dia tak boleh mengikut mujtahid yang lain. Keadaan ni. Kalau mujtahid dia boleh ijtihad, ada jalan sendiri. Kalau kita tak ambil peringkat mujtahid, kita muqallid, ikut orang, ikut ulama-ulama yang sampai peringkat ijtihad. Itu maksudnya. Sebab tu dia kata sini, kau lelaki, mana kau ahli ijtihad, aku pun ahli ijtihad juga. Itu maksud dia. Sebab benda ni bukan qat'i. Ijtihad mana benda zanni, ya. Kalau benda qat'i sepakat sama je. Dia benda yang bila masuk ruang ijtihad, maka di situ paling ijtihad masing-masing ikut ijtihad dia dengan ada kepakaran yang Tuan beri. Tapi nak lihat mujtahid tak ada sekarang rasa. Ya, nak cari ahli ijtihad dah tak ada sekarang. Bukan ruang tu tutup, tapi tak ada orang boleh sampai. Ya, tak ada orang boleh sampai sebab terlampau tinggi. Setaraf sehebat Al-Imam Al-Suyuti, ulama besar, wali besar. Dia cuba nak istiqlal, dia nak asing, nak buat mazhab sendiri. Dia buat tu kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Dia buat kaedah lagi, kena kaedah Imam Syafi'i. Lama-lama dia gostan balik, masuk Syafi'i balik. Setara dia punya hebat tu. Ya. Sebab Imam Syafi'i satu kaedah je dia keluarkan, di belakang tu ada 7 lapis jawapan dan standby. Ya. Satu kaedah dia buat, maka kalau orang datang soal kaedah ni, begini soal, ni jawapan dia. Kalau soal kali kedua ni jawapan dia. 3 sampai 7 lapis kan. Dia buat tu dah standby kalau orang nak tanya. Kita tak ada ya. Kalau kadang-kadang tak buat tanya tak jawab gitu. Itu hebat, kehebatan Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bukan jalan-jalan tu.
Walaupun pintu ijtihad tidak ditutup, tetapi orang yang berjejak mungkin dah tak ada entah ni. Tu. Sebab lambah kita akhir zaman dengan sibuk dunia lagi lah. Kemudian dianggap lebih parah sahabat itu kerana mereka melihat dengan mata sendiri hal ehwal Rasulullah SAW, dan hati mereka itu terikat dengan hal ehwal itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Musmayang macam mana ra'a, tengok itu. Macam mana kau lihat aku semayang? Sahabat lihat kita? Kita tak lihat kan? Ya, sebab ra'ah itu kita pakai ra'ah ilmiah. Sallu, semayang oleh kamu. Kama ra'aitumuni ay kama alimtumuni. Sebagaimana kamu mengetahui. Mana kita mengetahui cara apa daripada hadis-hadis sahih ya, yang sampai sanad kepada Rasulullah SAW. Ada kita tahu macam tu mana ya. Itu beza dia. Sebab beza orang dulu orang kendian. Lalu membawa mereka kepada yang benar dari segi tidak masuk dalam riwayat yang dan ibarat, kerana telah melimpah nur kenabian kepada mereka ya, nur Nabi itu melimpah kepada mereka dengan menjaga dari kesalahan dalam banyak hal. Tidak antara ulama-ulama ul akhirah tentang sifat mereka dahsyat. Mereka konteks bukan sekadar zahir ya, tapi konteks mereka secara konteks rohani. Habis kemudian apabila berpegang kepada yang didengar oleh orang lain, wallahu a'lam.